Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Kalau sebelum ini sahabat-sahabat semua, pihak ISPRM membuat laporan polis ya kepada pemimpin Bersatu yang didakwah telah membuat fitnah berbau hasutan. Ya, itu dia. Jadi hari ini sahabat semua, ya satu berita yang baru saja kita terima di pihak mahkamah ya berkaitan dengan pendakwaan terhadap pemimpin Bersatu, Ketua Penerangan kalau saya tidak silap. Jadi isu ini adalah pihak pemimpin Bersatu melawan pihak ISPRM kerana dikatakan membuat hasutan dan kenyataan berbau fitnah ya kepada agensi ini, yaitu ISPRM. Jadi menarik untuk kita ikuti sahabat semua, apakah yang berlaku di mahkamah sebentar tadi ya terhadap pendakwaan yang dibuat ke atas pemimpin Bersatu ini, yaitu Ketua Penerangan Bersatu mengaku tidak bersalah atas tuduhan menghasut. Dia mengaku tidak bersalah ya, dia bukan menerima pendakwaan itu, tapi sebaliknya mengaku tidak bersalah kerana ya dikatakan telah membuat hasutan dan juga fitnah. Itu dia. Jadi menarik untuk kita ikuti kenyataan media ini, yaitu Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pagi ini atas tuduhan menghasut. Ya, terdahulu Ketua Bersatu Terengganu itu didakwa di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948. Pada 15 November yang lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah membuat laporan polis berhubung ucapan Idris ketika Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil di Parlimen Kemaman, iaitu PRK. Jadi mengikut kertas pertuduhan, Razali didakwa mengeluarkan kenyataan berbau hasutan di Padang Astaka Cukai Kemaman Terengganu antara jam 9.30 malam dan 11.30 malam pada 10 November yang lalu. Kenyataan tersebut adalah mengenai dakwaan bahawa Badan Kehakiman dikawal oleh kerajaan. Sabit kesalahan dia boleh dipenjara hingga 3 tahun dan denda tidak lebih daripada 5,000 atau kedua-duanya sekali. Hakim N. Priscilla Hemalini membenarkan Razali dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM6,000 dengan seorang penjamin dan memerintahkan tertuduh tidak membuat sebarang hantaran dalam talian atau ulasan awam mengenai perkara itu sehingga kes selesai. Dia juga menetapkan 8 Desember untuk sebutan kes terdahulu. Ya, Timbalan Pendakwa Raya Kalmiza Saleh meminta agar ikat jamin ditetapkan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Dia juga meminta mahkamah memerintahkan Razali tidak membuat sebarang kenyataan lanjut ya mengenai kes itu sementara menunggu kes ini selesai. Bagaimanapun, Peguam Bela Razali memohon ikat jamin sebanyak 1,000 dengan seorang penjamin memandangkan tertuduh tidak berisiko melarikan diri. Jadi Peguam menegaskan Razali bukan saja seorang ketua keluarga yang memiliki 2 anak dan menjaga istrinya menghidap sakit jantung, malah dia juga seorang senator di Dewan Negara dan Exco Kerajaan Negeri Terengganu. Berkaitan itu, tiada potensi tertuduh melarikan diri atau menimbulkan risiko mengganggu saksi pendakwaan, kata peguam beliau. Jadi peguam itu berkata, tidak timbul isu Razali akan mengganggu saksi pendakwaan memandangkan saksi adalah daripada pihak ISPRM sendiri. Sekali lagi sahabat semua, peribahasa mengatakan kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Inilah yang sering kita nampak sahabat-sahabat semua apabila satu demi satu pemimpin daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu dan juga daripada Parti PAS ya didakwa atas kenyataan-kenyataan mereka yang berbau fitnah. Yang lebih teruk lagi sahabat semua, ada di kalangan pimpinan daripada PAS dan Bersatu turut didakwa kerana memperlekeh, menghina Sultan dan Raja-Raja sahabat-sahabat semua. Begitu teruk dan begitu jeleknya perangai pemimpin-pemimpin daripada pihak pembangkang hari ini. Kenapa sahabat semua? Karena mereka semakin terdesak sehingga tidak tahu lagi ya isu yang mereka harus katakan, isu yang harus mereka utarakan. Akhirnya membuat fitnah, hasutan dan didakwah di mahkamah. Inilah yang berlaku kepada
Parti Bersatu, sahabat-sahabat semua. Yang kita lihat semakin tepuh, semakin retak menunggu bola. Dan satu lagi perkara yang mengejutkan, ya, apabila pimpinan Bersatu pula didesak ya untuk meletak jawatan ketika persidangan perhimpunan, kalau saya tidak silap, ya, yaitu perwakilan desak ketua sayap Bersatu untuk letak jawatan. Memang teruk perangai pemimpin-pemimpin. Ya, mereka kerana apa? Kuasa, kerana tidak puas hati. Ya, inilah yang mereka lakukan. Jadi convention, ya, ini satu convention bersekutu Bersatu yang kali pertama diadakan, dikejutkan dengan beberapa perwakilan mendesak sayapnya, ketua sayapnya Dr. Chon Fatful untuk meletak jawatan. Desakan itu dibuat ketika Chong Mulah menyampaikan ucapan. Memang teruk sangat. Dengan beberapa perwakilan mengangkat kertas bertulis letak jawatan Chong, bertanggungjawab kekalahan semua calon sayap bersekutu, PR15 dan PRN6 ramai yang hilang deposit. Kejadian itu berlaku di hadapan Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga ahli majlis pimpinan tertinggi, yang antaranya adalah Saifuddin Abdullah. Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2023 selama 3 hari yang bermula hari ini menyaksikan perasmian serentak Perhimpunan Serikandi Armada Serikandi Muda dan juga Bersekutu. Ini antara perangai, ya, pimpinan-pimpinan daripada Bersatu yang amat-amat memalukan, sahabat-sahabat semua. Sanggup membuat provokasi di hadapan pimpinan mereka sendiri. Ya, itu dia sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya satu lagi perkara yang agak mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Kita tak pasti adakah ini satu modus operandi, atau ya, mungkin itu yang dimahukan oleh Bersatu, yang mana apabila majlis pimpinan tertinggi Bersatu setuju untuk Muhyiddin tidak pertahankan jawatan sebagai Presiden Parti Bersatu. Apa sebenarnya yang berlaku? Jadi mari kita ikuti kenyataan daripada Hamzah Zainuddin. MPT Bersatu bersetuju dengan keputusan presidennya Muhyiddin Yassin untuk tidak mempertahankan jawatan dalam pemilihan parti tahun depan. Bagaimanapun Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin, mereka tidak dapat menerima jika Muhyiddin mau berundur lebih awal. Dan kita tidak mencadangkan siapapun sebagai penggantinya, kata Hamzah, juga ketua pembangkang. Ya, Hamzah berkata demikian dalam sidang media bersama Muhyiddin selepas pengumuman itu dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu di Shah Alam hari ini. Terdahulu Muhyiddin membuat pengumuman mengejutkan untuk tidak mempertahankan jawatan, ya, pada pemilihan parti akan datang bagi memberi peluang kepada muka baru. Bagaimanapun, pengumuman itu membuatkan perwakilan bangun dan meminta untuk menarik balik. Itu dia. Ya, kita tahu walaupun ada yang mahu untuk menarik balik, tapi sebenarnya mungkin ada yang tersenyum dengan berita ini. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tidak suka. Dan kita pasti, ya, di pihak Hamzah sebenarnya mungkin merasa gembira, ya, dengan pengumuman daripada Muhyiddin ini. Karena kita tahu, ya, dalam Bersatu ini punya dua pihak, ya, yang mahu merampas jawatan dan sebagainya. Itu yang kita dengar, ya, daripada ahli-ahli daripada Bersatu sendiri. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama dan mendengar, ya, update hari ini. Dan sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.